Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi, musim Liga Malaysia 2023 bermula secara rasmi dengan berlangsung perlawanan Piala Subansih yang mana menyaksikan JDT diangkat sebagai juara selepas berjaya menewaskan TFC dengan keputusan 2-0. Tapi, sebelum aku bersembang dengan lebih mendalam mengenai game ni, aku nak share dengan korang satu benda yang menarik lah. Kalaulah Sekmo ni berminat untuk menyewa sebuah kereta yang eksklusif, mewah dan juga high class, ni aku nak cadangkan lah Sekmo semua untuk pergi dekat ASK Car Rental. So dekat sini macam-macam jenis lah kereta mewah yang ada. Cakap je brand apa yang korang nak. Nissan GT-R, Rolls-Royce Ghost, Aston Martin Vantage, Porsche Cayman, Lamborghini Huracan dan banyak lagi lah brand-brand yang mewah. Meleleh Hileo mak. Tengok kereta-kereta gini, tengok gambar pun naik seru. Petah lagi kalau dapat peluang untuk drive sendiri kereta-kereta macam ni. Nak mudahkan cerita lah, saya mau pergi je dekat website ASK Car Rental dan tengok sendiri lah jenis-jenis kereta mewah yang company ni dah provide. Lepas dah usah-usah, kalau adalah sebarang pertanyaan ke ataupun berminat nak sewa ke, tekan je butang WhatsApp tu dan korang akan berhubung lah dengan Abang Kasim. Apa-apa Roger je Abang Kasim tu. So apa-apa urusan korang boleh deal je dekat situ. Selain website, korang juga boleh follow Facebook dan juga Instagram ASK Car Rental. So link semua aku dah akan letak dekat bahagian description dekat bawah. Dan yang lagi menarik, korang akan dapat diskaun 20% dengan menggunakan promo kod Bycam Studio. So khusus untuk area KL dan juga Selangor. Jadi geng, kalau Sekmo berminat nak sewa kereta mewah, dapatkan di ASK Car Rental. So baiklah, kita masuk baliklah ke game Piala Subansih. So kita mulakan dulu dengan first half. Okay, JDT ni biasalah tak perlu nak tunggu lama lah untuk dapatkan gol yang pertama apabila mereka berjaya di hadapan pada minit kelima menerusi jaringan pemain import baru mereka iaitu Yuan Muniz. So debut yang sempurna buat Muniz, first game, first goal buat Muniz lah. So apa yang aku nampak kat sini sedikit kesilapan Suhaimi Husin yang gagal untuk bacalah situasi tersebut, bertindak untuk keluar tepis bola. Akan tetapi gagal dan akhirnya Muniz berjaya untuk menjaringkan gol. So lepas pada gol tu barulah kita nampak TFC seakan-akan bau sedar dan mereka lebih agresif untuk melakukan serangan. Kita boleh nampak respon secara segera TFC melalui rembatan jauh yang dilakukan oleh Sony Norde dan Zul Ashraf. Akan tetapi malangnya tersasar. Kita boleh nampak yang TFC bermain dengan lebih direct. Dapat bola, mereka hantar bola ke atas untuk melakukan serangan. Malah kekerapan mistake passing yang dilakukan oleh JDT pada first half ni membuka peluang kepada TFC untuk mula melakukan serangan. JDT macam biasalah, mereka akan bermain secara possession, hantaran 1-2 dan banyak melakukan serangan di sebelah Oscar Arribas. Mereka kurang menggunakan Arif Aiman, walaupun aku nampak Arif Aiman yang jauh lebih mengancam dengan larian pantas beliau dan juga skill gelecekan yang mengkucak-kacirkan bahagian pertahanan Terengganu. Kelemahan ketara yang aku nampak untuk TFC adalah di bahagian tengah mereka, di mana Zul Ashraf dan Pusi itu macam agak bergelut untuk menggerakkan bahagian tengah. Malah Ivan Mahmud dan Adisak pun nampak tenggelam sebenarnya di bahagian depan. Kita boleh nampak yang mereka belum lagi serasi lah untuk bermain bersama dan pergerakan mereka pun agak statik, duduk situ je. Tak macam Forest Steady dengan Bersen yang lebih banyak bergerak di serata padang untuk mendapatkan bola. Paling menyelah pun aku nampak Sony Nordia yang memang bersungguh-sungguh cuba cari peluang untuk skor gol. So secara overall, tempo permainan nampak lebih sederhana dan corak permainan yang agak seimbang lah ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. JDT ni diorang ni main secara bersahaja je. Dia tak laju sangat. Manakala TFC ni dia macam struggle sikit untuk pecah tembok pertahanan JDT yang cukup ampuh lah aku boleh cakap. Tamat first half, JDT 1, TFC 0. Masuk second half kat sini aku boleh cakap yang JDT ni memang langsung tak bagi muka lah. Kali ni dari mula sampai habis game memang diorang lah yang control the whole game. So TFC cuba untuk baiki bahagian serangan mereka dengan mengeluarkan Adisak dan membawa masuk Syafiq Ismail. Tapi malangnya kemasukan Syafiq aku boleh cakap langsung tak memberikan sebarang impak buat TFC.
Sebab kali ni kita boleh nampak yang JDT ni dia naikkan lagi tempo permainan dia orang. JDT ni main dengan lebih laju, lebih dominan dan memang tak bagi chance langsung lah untuk player-player TFC ni pegang bola. Corak permainan, high pressing, mereka sudah cukup untuk melemaskan pemain-pemain TFC. Dan kali ni kita boleh tengok macam mana peranan Arif Aiman yang lebih menonjol, di mana dia lebih banyak dapat bola. Lepas tu at the end pada minit ke-57, hantaran yang dilakukan oleh Arif Aiman berjaya menemui Bersen untuk menghadiahkan gol yang kedua buat JDT. Jadi kita boleh nampak kat sini kebijakan Bersen yang dia pandai cari ruang-ruang kosong walaupun ramai player TFC yang bertahan kat bawah. Macam biasalah, kalau bola dapat kat Arif Aiman, hantar pula dekat Bersen. Jawapan dia memang gol lah. Lepas pada gol tu, JDT terus control the game. Kat sini kita nampak pemain TFC dah totally lost lah. Kali ni mereka yang lebih banyak bertahan dan mereka juga suka untuk pegang bola lama. Kalau kita tengok, pemain-pemain JDT pun juga dah kurang melakukan mistake dari segi passing. So senang cerita, kita dah nampak the real JDT lah pada second half ni, walaupun itu bukan corak permainan yang terbaik yang ditampilkan oleh mereka. So kalau ikutkan, mereka boleh bagi yang lagi baik, tapi faham lah ni kan baru first game, so makan masa lah nak dapatkan tiung balik tu. JDT walaupun mereka kehilangan Naksu Insa di bahagian tengah, akan tetapi lah Show Hong Wan memang bermain dengan cukup baik. Tak rasa kehilangan Naksu kat bahagian tengah tu. So satu permulaan yang baiklah untuk Hong Wan ni kan, bakal menjadi aset yang cukup penting untuk JDT dan juga skuad kebangsaan. Tak lupa jugalah seorang lagi pemain muda yang bermain dengan cukup baik dan wajarlah aku highlightkan sekali, iaitu Feroz Baharudin. Memang cukup tenang, dia main dekat bahagian pertahanan langsung tak ada nervous walaupun kena pressing dengan player-player TFC. Dia ni juga kalau dapat polish betul-betul, bagi minit permainan yang cukup, akan menjadi aset yang penting untuk JDT pada masa akan datang. So kalau ikutkan, tak banyak benda yang menarik pun pada second half ni sebab game dah jadi berat sebelah dah. Semua aspek atas padang JDT yang conquer, TFC pula yang nampak struggle. So tamat perlawanan, JDT 2, TFC 0. So secara overall, JDT awal-awal dia orang main relax, santai-santai kan. Masuk second half baru kakao lah dia orang bagi. Untuk TFC pula, aku rasa banyak benda lagi lah yang dia orang ni kena baiki lagi kalau dia orang nak memberikan saingan dalam liga musim ni. So paling ketara bahagian tengah dan bahagian serangan. Tengah tu Pusic nampak okey lagi, tapi si Zul Ashraf tu memang terus out lah. Mungkin lepas ni dengan kembalinya Habib Harun dan juga kehadiran Mak Don dan juga Omid Nazari, insyaAllah bahagian tengah TFC dapat diperkemaskan lagi. Dan untuk bahagian serangan, Coach Tommy aku rasa dia kena cari satu ramuan lah, macam mana nak hidupkan gandingan duo antara Adisak ni dengan Mahmud. Terang-terang lah memang nampak dua player ni dia macam tak serasi lagi atas padang. Sonny Nodi bagi aku okey, cuma dia macam kurang dapat support dari member-member teammate dia. Itu yang kadang-kadang dia macam terpaksa buat kepala sendiri atas padang kan. Tapi apa-apa pun, ini baru permulaan. Liga pun masih panjang. So apa-apa boleh terjadi pada penghujung musim nanti. So yang penting, kita sebagai penyokong teruskanlah memberi sokongan kepada pasukan-pasukan kegemaran kita. So itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap segmen boleh like, subscribe, share and komen. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.